Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita belajar mengenai Alkitab, mengajar kita mengenai karunia nubuat, iaitu ilham, ayat-ayat ilham daripada Allah. Ya. Nombor 1, dia berkata, nubuat itu adalah pertuturan ilham yang supernatural, yang luar biasa kepada manusia. Ya, dalam 1 Korintus bab 14 ayat 3 berkata, orang yang menyampaikan perkabaran daripada Allah berkata-kata kepada manusia. Dia menggunakan ayat-ayat yang manusia boleh faham. Dengan demikian, mereka menguatkan, menggalakkan dan menghiburkan orang lain. Ya. Ini berkata, ayat yang diilhamkan oleh Tuhan diberi kepada seseorang atau diberi kepada gereja. Ya. Dan Nabi, kita mengatakan orang yang berkata-kata ilham ayat Tuhan adalah Nabi. Ya. Dan Nabi berkata-kata ayat-ayat yang Tuhan mahu kita mendengar. Ya, Tuhan mahu kita mendengar. So Nabi berkata ayat-ayat mengikut hasrat Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk tegurkan kita, untuk menasihati kita, untuk menghiburkan kita. Ini pertama, ya. Nubuat adalah percakapan luar biasa. Ilham kata-kata yang diberi oleh Allah kepada manusia ataupun kepada gereja. Ya. Nombor 2, nubuat itu tidak perlu diperterjemahkan. Seperti kita kata, kalau kita berkata-kata bertutur dalam bahasa roh, lebih baik ada seorang yang boleh menjelaskan apa yang dikatakan. Tetapi bila nubuat dikatakan, tidak perlu perterjemahan, kerana dia berkata dalam ayat atau bahasa yang manusia faham. Ya. Nombor 3, nubuat itu menyakitkan orang yang tidak percaya kepada penyelamatan Yesus Kristus. Ya. Ya. Dalam 1 Korintus bab 14 ayat 15 berkata, jika demikian, apa yang harus aku lakukan? Bila orang itu menerima nubuat daripada seorang Nabi. Ya, apa dia berkata? Jika demikian, apa yang harus aku lakukan? Aku akan berdoa dengan roh aku. Tetapi aku akan berdoa dengan fikiran aku juga. Aku akan menyanyi dengan roh aku. Tetapi aku akan menyanyi dengan fikiran aku juga. Jika kamu mengucap syukur kepada Allah dengan roh kamu sahaja, orang lain dalam pertemuan itu tidak dapat berkata amin atau aku setuju apabila kamu selesai berdoa. Iaitu bila kamu berdoa dalam bahasa roh ajaib. Orang lain tidak boleh berkata amin, kerana mereka tidak faham. Ya. Dia tidak memahami apa yang kamu katakan. Meskipun doa kesyukuran kamu itu baik, tetapi kamu tidak meneguhkan orang lain. Tetapi bila kita bernubuat, kita boleh meneguhkan orang lain. Ya, sangat penting. Dan orang itu akan mendapat nasihat supaya dia boleh bangkit untuk menghadapi cabaran. Dan dia boleh
juga dihiburkan kerana ayat Tuhan itu adalah ayat kebenaran. Ya. Apa boleh berlaku? Orang itu akan yakin akan ayat Tuhan. Dia akan boleh menghakimi keadaannya. Ya. Dan rahsia dalam hatinya terselah kerana Roh Kudus memberitahu nubat ini. Ya. Dan orang itu mungkin sujud di hadapan Tuhan dengan rendah hati kerana apa yang dikatakan dalam nubat itu meresap atau menikam hatinya kerana dia tahu itu ayat benar. Ya. Dan Tuhan ada di samping kita. Kerana bila orang bernubat atau nabi itu bernubat, Tuhan tahu keadaan kita dan Tuhan meluangkan ayat untuk menegurkan kita, menasihati kita, menghiburkan kita. Dan ia juga adalah lambang untuk berterima kasih kepada Tuhan kerana Tuhan telah membuka hasrat hati kita. Kerana Tuhan tahu hasrat hati kita. Ya. Ia adalah untuk meyakinkan orang yang belum percaya kepada penyelamatan dan mereka percaya kerana nubat datang daripada nabi dan datang daripada ayat Tuhan, dan nabi mengilhamkan ayat-ayat Tuhan ini kepada orang yang mendengar itu. Ya. So kita tahu dalam ayat Tuhan ada caranya bahawa ayat Tuhan iaitu dalam Alkitab adalah benar. Kebenaran jawapan ada dalam Alkitab. Kalau kita hari-hari membaca Alkitab, kita fahamlah hasrat hati Tuhan. Sekian, terima kasih. Shalom.